Baik. Kita mulakan kuliah maghrib ni, kuliah subuh. Pagi ni dengan sama-sama kita baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnati ila yaumil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wat dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sukar. Kemudian mereka itu menahan kemarahan mereka dan mereka itu memaafkan kesalahan mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang hormati Fadil Tuan Imam kita, Tuan Jigani, seluruhnya yang hormati Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Taala kerana kita dapat bersama solat subuh berjemaah di Masjid Tengku Besar Tampin ni. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita dapat bersama-sama memarahkan umat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama beribadah solat subuh berjemaah. InsyaAllah kita isi program pagi ini dengan kuliah subuh, sambungan daripada kitab ulasan kata-kata hikmah Syekh Nu'atai As-Sakandari dalam bab tasawuf. Dan pagi ini kita sambung pasal yang ke-8 pasal ke-8, mengenal Allah dan juga memahaminya. Dan kita berada di 278, muka surat 278. Okey, orang Islam punya keinginan. Baik, kita sambungan ayat itu, wa ja'alna lil muttaqina imama, surah Al-Furqan ayat 74. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan olehmu ya Allah lana, bagi kami, wa ja'alna, dan jadikan kami lil muttaqina imama, bagi orang yang bertakwa itu sebagai imam, pemimpin. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang Islam mempunyai keinginan bukan sahaja untuk menjadi orang yang dipimpin, bahkan juga pemimpin. Orang Islam mempunyai bukan sahaja untuk menjadi orang yang dipimpin, bahkan juga untuk menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa, semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Malahan ni kalau kita ni banyak yang suka menjadi pemimpin kan, suka nak jadi pemimpin, nak dipimpin tak nak, banyak begitu. Dia tak suka dipimpin, tapi dia suka memimpin orang lain. Kalau pimpinan dia tu betul, bagus,
Kan mengajak kita bertakwa kepada Allah Ta'ala tu okey jugalah. Masalahnya kadang-kadang dia bawa kita benda yang tak baik, yang tak bagus, bawa kepada dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang menjadi kadang-kadang ketidakpuashatian di kalangan rakyat itu sendiri ataupun orang-orang yang dipimpin. Akan tetapi siapa saja memimpin, besok di akhirat akan ditanyalah. Walaupun jawatan pemimpin itu menjadi kegemaran di kalangan manusia, kesukaan manusia, tapi besok akhirat besok merupakan satu persoalan jugalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Taala, kullukum, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah pemimpin ataupun penjaga, dan kamu akan ditanya terhadap apa yang kamu pimpin dan apa yang kamu jaga. Fal imam ra'in wa huwa mas'ulun, dan bermula imam ataupun pemimpin kan pun adalah penjaga amanah, dan kamu akan ditanya terhadap apa yang diamanahkan terhadap diri kamu. Malah perempuan juga akan ditanya terhadap harta suami dia, kerana perempuan pun termasuk dalam pemimpin juga kalau ikut pada hadis tu. Pemimpin dalam dia menjaga harta suaminya. Ketika suami tak ada di rumah, adakah dia menjaga harta suami tadi, mana benda ni amanah kan terhadap dirinya. Hamba juga termasuk juga benda memimpin juga. Hamba juga kalau ikut pada hadis tu, hamba juga termasuk pemimpin kita. Dalam menjaga amanah harta tuan dia. Bila tuan dia tak ada, maka tuannya contoh mengamanahkan pada dia untuk menjaga harta tuan dia. Adakah dia menjaga harta tuan dia atau tidak? Besok akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala juga terhadap apa yang dijaga itu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kepimpinan yang terpuji adalah kepimpinan yang diingini seseorang untuk tujuan mendapat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pahala daripadanya. Inilah kepimpinan terpuji lah. Kepimpinan diingini seseorang yang tujuannya untuk mendapat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk bila dia menjadi pemimpin dia menyalahgunakan kuasa pimpinan. Tidak amanah dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Dah tahulah pimpinan itu adalah jawatan pemimpin itu adalah sementara je dalam dunia. Bila kita mati, bila kita sakit, maka jawatan pemimpin akan berpindah pada orang lain pula. Ataupun mungkin bila kita tidak berkuasa lagi, kan dah sampai punya tahap dan ketiganya, kan sesuatu kerajaan tu kadang-kadang jatuh. Setelah dia lama memimpin, akhirnya jatuh, maka kuasa pimpinan berpindah pula kepada orang yang lain pula. Jatuh. Terus Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata olehmu ya Muhammad, Allah SWT mempunyai kekuasaan, kuasa ataupun kerajaan, maka dia mampu memberikan kuasa dan kerajaan pada siapa yang dia nak, dan dia juga mampu menarik kuasa dan kerajaan pada siapa yang dia nak, dan dia juga boleh memuliakan sesiapa yang dia nak, dia juga boleh menghinakan sesiapa yang dia nak. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, dan pada tangannya lah itulah perkara kebajikan, dan dia berkuasa di atas sesuatu. Baik, seterusnya tuan-tuan, sekiranya kecintaan kepada kepimpinan berlaku dalam bentuk ini, ia tidak dianggap sebagai perkara yang berbahaya. Okey, sekiranya kecintaan kepada pemimpinan dalam bentuk ini, mana kepimpinan dalam bentuk mencari keridhaan Allah Taala, okey, kepimpinan begini okey, tak ada masalah kita. Ia tidak dianggap sebagai satu bahaya. Malahan satu keperluan pula. Keperluan sangatlah. Kalau seandainya orang yang memimpin tadi berjaya membawa kita mengajak ketakwaan kepada Allah Ta'ala, takut kepada balasan dengan sesaan Allah Ta'ala, kepimpinan begitu adalah satu pimpinan baguslah. Kepimpinan yang keluar dari hati-hati orang-orang yang sedikit adalah kepimpinan duniawi yang ingin digunakan untuk menunjukkan diri dan menunjukkan ketinggian, sifat ego dan sombong ke atas makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Okay?
Kepimpinan yang keluar dari hati-hati orang yang siddiqin adalah kepimpinan duniawi yang ingin digunakan untuk menonjolkan diri dan menunjukkan ketinggian sifat ego dan sombong ke atas makhluk-makhluk ta'ala yang lain. Okey, ni satu sifat tak baik lah. Satu sifat tak baik. Kan? Kepimpinan yang keluar dari hati-hati orang sedikin, mana dia tak termasuk dalam kumpulan orang sedikin lah. Okey. Kalau orang sedikin dia tak akan begitu. Dia tidak ada sifat nak tunjukkan diri, nak menunjukkan ketinggian, sifat ego dan sombong ke atas makhluk Allah Ta'ala. Malah dia mahu untuk sifat tawaduk dan merendahkan diri pula terhadap makhluk-makhluk yang lain. Terhadap makhluk-makhluk yang lain. Nampak? Kerana separuh daripada manusia ni dia menggunakan kuasa dia untuk menjarah harta rakyat, memeras ukur harta rakyat, mengenakan cukai yang tinggi terhadap rakyat dan sebagainya, merosakkan hutan. Dan kerana ada sekalian manusia, sekalian pimpin ni dia macam hutan ni merupakan khazanah negara. Hutan ni punya nilai, dia punya kayu balak dan sebagainya kan, punya nilai yang tinggi lah. Kalau dijual di pasaran boleh mendatangkan kekayaan kepada orang yang dipimpin. Jadi orang pemimpin jangan merosakkan hutan. Kerana bila hutan dirosakkan, dia akan menyebabkan banyak bala bencana yang lain pula kepada negara, banjir besar dan sebagainya. Dan di samping itu akan kita kehilangan, orang kata yalah, bila hutan tak ada, tahu je lah macam-macam benda boleh berlaku, betul tak? Separuh pemimpin dia menggunakan kan jawatan itu untuk kata merosakkan semua benda tadi lah. Tak salah kalau kita jadi pemimpin, tapi dalam masa yang sama hutan-hutan tu tidak dirosakkan, alam-alam tidak dirosakkan, sungai tidak dirosakkan, laut tidak dirosakkan dan sebagainya. Baik, seterusnya Syekh menarik perhatian kita kepada persoalan kepimpinan jenis yang kedua ini bagi membolehkan kita membebaskan diri padanya. Lalu beliau berkata, in aratta an yakuna laka izun fala yafna fala ta'izanna bi izin yafna. In aratta an yakuna laka izun fala yafna fala yasta'izanna bi izin yafna. Maksudnya, jika anda ingin mempunyai keagungan yang tetap teguh, janganlah anda menganggap agung keagungan yang akan rosak. Mana keagungan yang rosak? Seperti kemuliaan di dunia. Okey. Jadi pilihlah keagungan yang mana kita nak. Adakah kita nak menjadi keagungan di akhirat besok ataupun keagungan dunia saja? Kalau kita nak keagungan dunia saja, dapatlah keagungan dunia. Kalau kita nak keagungan di akhirat, maka dapatlah kita keagungan di akhirat. Pilihlah mana yang bakar, mana yang rosak, yang mana dan sebagainya. Baik, seterusnya, kenapa manusia mencari kepimpinan? Baik, kenapa manusia mencari kepimpinan? Kalau di belakang dibahas hari itu, dinyatakan bahawa kecintaan kepada pangkat dan kepimpinan tidak dapat keluar daripada hati manusia sama sekali. Nampak tak? Ni muka surat 277 belakang itu kan. Kan ada tulisan warna biru, warna hitam besar tu. Kecintaan kepada pangkat dan kepimpinan tak dapat keluar daripada hati sama sekali. Ini ada separuh daripada kaul lah. Separuh daripada kaul menyatakan boleh keluar kecintaan itu, tapi makan masa yang lama. Walaupun manusia itu dia seorang yang ahli ibadah kepada Allah, seorang manusia yang suka, orang kata, menyental hati dia daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keburukan, sifat tidak baik. Tetapi kecintaan kepada pangkat ke dunia merupakan satu kecintaan yang sukar keluar. Walaupun sifat-sifat mazmumah yang lain boleh keluar, sifat-sifat hasad dengki boleh keluar, sifat-sifat orang kata tamak, halaba, ujub, hairan diri, kan, sifat-sifat riak, sifat-sifat begitu boleh keluar daripada hatinya kalau seorang itu sentiasa membersihkan hati dan jiwanya daripada sifat-sifat mazmumah. Akan tetapi sifat-sifat kecintaan kepada pangkat dan kepimpinan, kan, kadang separuh kata ulama tasawuf berkata tidak dapat keluar, tidak dapat keluar daripada hati seorang tadi.
Itu sebabnya ramai kalau manusia ni cinta kepada kepimpinan. Dia suka berada di atas, tak nak suka duduk kat bawah. Dia nak orang lain itu mengikut arahan dia. Dia tak suka kalau mengikut arahan orang lain. Walaupun begitu, ada juga manusia yang suka mengikut arahan orang, turut aja. Dia tak suka duduk ke atas. Walaupun dia ada peluang mungkin untuk, kalau di jabatan kerajaan tu mungkin dia ada peluang untuk naik pangkat, contoh dia naik grade kan, tapi dia tak nak ada grade. Kenapa? Dia tak suka jadi pemimpin, dia kata. Dia suka menjadi orang kena pimpin je lah. Ada juga pesen-pesen manusia begitu. Baik. Kemudian sama lagi, kenapa manusia mencari kepimpinan? Manusia sebenarnya mencari kepimpinan kerana hendak mendapat kemuliaan. Kita nakkan kemuliaan, mesti kita ada pemimpin. Dalam sebuah organisasi mesti ada pemimpin. Mesti ada ketua. Dalam rumah tangga mesti ada ketua. Suami menjadi ketua dalam rumah tangga. Kalau ada pejabat contohnya bos lah menjadi ketua, ataupun pengarah menjadi ketua dalam jabatan kan. Dalam negara contohnya Perdana Menteri menjadi pemimpin, Agung menjadi pemimpin. Dia tak. Kalau ramai sangat jadi pemimpin susah juga, pening kepala kan. Cakap, bergaduh sana, bergaduh sini. Yang menjadi apa? Yang jadi masalah je ialah kena pada rakyat lah. Orang yang di bawah lah akan jadi masalah. Gitu. Baik. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Man kana yuridu izzah, maka barang siapa yang berkenakkan akan kemuliaan, falillahi izzatu jami'a, maka bagi Allah Ta'ala itulah kemuliaan semuanya. Kemuliaan semuanya ialah bagi Allah Ta'ala sahaja. Okay. So kalau kita nak menjadi pemimpin yang mulia, carilah pemimpin menjadi yang membawa keredaan kepada Allah Ta'ala, bukan menjadi pemimpin kepada membawa maksiat kepada Allah. Jadikan Quran dan sunnah Nabi itu sebagai asas kepada kepimpinan. Sebabnya Nabi SAW bersabda, dia kata akan berlaku pada akhir zaman nanti kan, perpecahan di kalangan Islam lah. Oleh itu naklah kamu berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang dengan sunnah Nabi dan juga Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nasihat kamu tidak akan sesat lah selama-lamanya. Baik, kemudian manakah dia kemuliaan yang sepatutnya menjadi bahan renungan orang yang menuju kepada Allah? Manakah dia kemuliaan yang sepatutnya menjadi bahan renungan orang yang menuju kepada Allah? Kita dalam proses menuju kepada Allah, dalam proses kepada ma'rifatullah. Pemana ma'rifatullah? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kan. Bukan makna ma'rifatullah itu sampai kita mengenal kepada zat Allah. Kita tidak akan mampu mengenal zat Allah Taala. Yang kita mampu ialah mengenal sifat-sifat yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat yang harus bagi Allah, sifat-sifat kata istighna, sifat-sifat iftikar. Tak? Istighna, iftikar. Kemudian apa lagi? Sifat-sifat ta'alluq. Sifat-sifat yang ada ta'alluq, seperti kudrah ada ta'alluq. Okay. Sifat-sifat begitulah yang kita digalakkan untuk menuju kepada ma'rifatullah. Kalau kita nak mengenal kepada zat Allah tu tak boleh lah. Sebab Nabi SAW pun ada sebut, dia kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Naklah kamu berfikir kepada kejadian ataupun sesuatu yang dicipta oleh Allah Ta'ala, jangan kamulah berfikir tentang zat Allah Ta'ala. Ya, jadi kata-kata menuju kepada ma'rifatullah itu bukan sampai kepada tingkatan mengenal zat Allah. Okay? Kerana kita tak mampu nak mengenal zat Allah Ta'ala itu. Mustahil lah kita nak kenal. Kalau kita menuju kepada situ, kemungkinan kita boleh jadi gila. Kerana sibuk dan mencari zat Allah, akhirnya kita pun jadi gila dan kita tak mampu menunaikan tanggungjawab lain. Kerana sibuk dan mencari hakikat Allah, sibuk dan mencari zat Allah, sampai dia lupalah tentang diri dia siapa, tanggungjawab dia terhadap
keluarga dia, tanggungjawab terhadap kerja dia, tanggungjawab dengan masyarakat dia dan sebagainya. Habislah semua. Baik, seterusnya tuan-tuan, adakah kemuliaan duniawi yang akan binasa atau ukhrawi yang tidak akan binasa buat selamanya? So mana kita nak cari? Kemuliaan duniawi yang akan binasa ataupun ukhrawi yang tak binasa ataupun kekal. Sepatutnya pandangan orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah tertumpu kepada kemuliaan yang tidak akan binasa buat selama-lamanya, iaitulah kemuliaan ukhrawi. Kemuliaan ukhrawi itulah yang kita cari, bukannya kemuliaan duniawi. Malah banyak kalau manusia ni mencari kemuliaan duniawi semata-mata, sedangkan bekalan akhirat ni tak ada, kosong aja. Sedangkan Nabi SAW bersabda, akaisu man danna nafsahu wa amila ba'dal maut wal ahmaq man ittamal hawahu wa tamanni 'ala Allah, kama qala Rasulullah SAW. Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa menghisap, kan, memperhitungkan dirinya dan beramal untuk hari akhirat dia. Sedangkan orang yang bodoh, wal ahmaq, orang yang bodoh itulah orang yang suka mengikut hawa nafsu, kan, dan wa tamanni 'ala Allah, dan hanya berangan-anganlah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada pula hadis, kalau tak silap saya tak pasti sama hadis, tapi disebut dalam kitab Tafsir Al-Munir, menyatakan bahawa apabila mati anak Adam, kan, iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, maka berkatalah dua golongan, satu malaikat, satu manusia. Satu malaikat, satu manusia. Kemudian berkatalah malaikat, qaulul malaikah, berkatalah malaikat, ma qaddama, ma qaddama. Kemudian berkatalah manusia, ma khallafa, ma qaddama, ma khallafa. Apakah maksud ma qaddama? Apakah yang telah didahulukan dia? Mana segi amalan dia, apa yang didahulukan? Sedangkan manusia pula ma khalafa, apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan? Harta dia. Apa benda harta yang ditinggalkan? Itu manusia berkata apabila mati seseorang anak Adam itu. Manusia akan sibuk memperkatakan tentang harta dia. Apa yang ditinggalkan? Rumah dia, berapa banyak rumah ditinggalkan, kereta dia, berapa biji kereta ditinggalkan, tanahnya berapa ekar telah ditinggalkan. Malah anak-anak akan sibuk memperkatakan tentang harta benda, kan, waris yang telah pun, harta-harta yang telah tinggalkan oleh si waris, si mati. Sedangkan malaikat pula sibuk berkata-kata apa yang telah dia amalkan, apa yang telah dipersediakan untuk akhirat dia. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kemudian berhubung dengan aspek yang kedua, ia tidak sewajarnya menjadi bahan tumpuan dan berfikir kepada orang yang menuju kepada Allah Ta'ala. Wala bagaimanapun apabila Allah Ta'ala meletakkannya pada sesuatu makam ataupun kedudukan, naklah dia meraihkan makam itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kepada Allah. Okey? Wala bagaimanapun di situ, apabila Allah Ta'ala meletakkannya pada sesuatu makam ataupun kedudukan. Berkenaan makam dan kedudukan kita dah bahas dah belakang lah. Kan, manusia ni ada berbagai makam lah, makam zuhud, makam takwa, makam sabar dan sebagainya, kan. Jadi bila Allah Ta'ala meletakkan kita pada sesuatu makam, semana kita redha dengan makam tadi. Kalau Allah Ta'ala meletakkan kita pada makam asbab, tersebut sebelum belakangan, ada makam asbab, makam tajrid. Makam asbab ini ialah satu makam yang kita perlukan pada usaha dan ikhtiar dan kehidupan kita. Tanpa usaha dan ikhtiar kita tak boleh berjaya. Itu dikatakan makam asbab. Sedangkan makam tajrid ialah makam di kalangan para wali Allah Ta'ala. Mereka berusaha sedikit saja mendapat ganjaran yang begitu, mendapat, orang kata, natijah yang begitu besar. Contohnya bumi dilipat kepada Allah, kepada mereka. Mana kalau mereka nak pergi pada suatu tempat, mereka dalam sekelip mata saja boleh berubah ataupun berada tempat yang lain. Okey, dikatakan orang berada pada makam tajrid, makam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemungkinan kita tak berada di makam itulah. Yang kita sekarang ni berada di makam asbab, suatu makam yang perlu pada usaha dan ikhtiar dalam kehidupan kita. Tanpa usaha dan ikhtiar, kemungkinan kita tak akan berjaya.
Kerana kita ni bersifat mukhtar, bukan majbur. Okay? Walaupun dari segi hakikatnya kita adalah majbur. Majbur makna kita dipaksa mengikut pada qada dan qada Allah. Tetapi dari segi zahiriatnya kita berada di makam mukhtar. Mukhtar mana kita diberi pilihan. Sama ada kita nak berjaya tak berjaya, kita kena usaha lah. Baik, seterusnya tuan-tuan, terdapat perbezaan antara pandangan pengarang terhadap pangkat kemuliaan dan juga dunia. Kerana Allah Ta'ala meletakkan pengarang pada satu-satu makam tanpa permintaan daripada pengarang terlebih dahulu. Pak, pengarang ni siapa? Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari lah. Syekh Hikam ni, dia kata kalau Allah Ta'ala dah letakkan dia di makam asbab, dia akan duduk makam asbab dia. Kalau Allah Ta'ala dah meletakkan dia di makam zuhud, maka dia duduk makam zuhud. Dia tak sibuk, tak ada sibuk nak cari makam yang lain, kecuali Allah Ta'ala sendiri memindahkan dia kepada makam yang lain. Okay? Dalam situasi ini, adab pengarang ialah melaksanakan hak Allah Ta'ala terhadap apa yang dia duduk pada makam itulah. Apa yang duduk pada makam itu. Antara ucapan ahli tasawuf, dia kata, hamba yang suka kepada penoncolan diri, hamba yang suka pada menonjolkan diri adalah hamba kepada penonjolan diri itu. Pak, siapa yang suka pada menonjolkan dirinya, maka dia hamba pada penonjolan dirilah. Ada seorang tak suka, hamba yang suka pada sembunyi, tak suka diketahui orang, adalah hamba kepada sembunyi itu. So kita nak pilih yang mana? Kita nak suka menonjolkan diri ke, ataupun suka nak sembunyi-sembunyi, tak nak orang tahu kan? Sebab ada di kalau Malaysia ni, dia tak nak orang tahu. Dia boleh buat benda tu, tapi dia tak nak orang tahu. Biar orang cari dia. Nampak? Biar orang yang cari dia. Tak? Contohnya dia tu alim, tapi dia tak suka nak tunjukkan dirinya alim. Ada orang begitu. Ada orang tu dia kadang dia suka, contoh dalam bab repair kereta ke, repair otomotif kan. Barang-barang kereta ni, kereta rosak, dia pakai lah repair. Dia tak suka menunjukkan diri, biar orang cari dia. Dia boleh repair lah. Tapi ada orang kadang menggunakan kemahiran tadi dengan menipu orang pun ada. Betul tak? Menggunakan kemahiran itu menipu orang. Okay? Contoh kereta rosak kat highway kan. Dia pun datang lah. Dia tahu ada kereta rosak, dia pun datang bawa dia punya tunda tu kan. Buat ontor, apa namanya? Ontor, apa namanya? Kereta menunda tu lah. Dia bawa lah kan. Dia bawa, ni rosak ni, parah ni tuan, kata banyak kali duit ni. Dia pun bawa lagi bengkel dia kan. Ataupun ada juga kadang-kadang sikit dia rosak dia, tapi bila dia bawa ke bengkel dia, ni kata dia rosak tu, rosaknya sebagainya. Daripada contohnya kalau rosak tu mungkin dalam 300-400 nya, dah kali sampai 3,000 pula, 3,000 4,000 pula rosak dia. Ada yang begitu kan. Menipu orang, habis semua dibagai dia. Ataupun mungkin ditukar, dia kena gearbox yang rosak, tapi gearbox tak rosak pun, habis ditukar gearbox. Jadi benda yang baik akhirnya ditukar pada yang tak baik. Okay? Jadi menggunakan kemahiran tadi dengan menipu orang lain, ini satu sifat tak baik lah. Orang Islam dia tak boleh macam tu. Mana kalau rosaknya itu tu ialah, kenapa nak tukar benda lain? Tahu tak? Yang rosak sikit je, tapi tukar habis semua, tukar enjin pun tukar sekali. Jadi daripada kan, kalau setakat orang kata 300-400 je, ataupun puluh je lah, tiba-tiba dah jadi 1,000 pula. Kita pun dah pening kepala tuan-tuan. Mana nak korek duit, mana nak cari duit? Sebab kalau tidak kan benda tu dah tersadai kat bengkel dia. Kita tak boleh nak pergi mana-mana dah. Selagi mana tak dipasang semula enjin tu kan, gearbox ke apa sebagainya, selagi tu kita tak boleh dikeluarkan daripada bengkel tadi. Baik, seterusnya tuan-tuan, hamba yang suka kepada sembunyi, tak suka diketahui orang, adalah hamba kepada sembunyi itu. Hamba Allah adalah hamba kepada Allah sama ada Allah Ta'ala menzahirkan ataupun menyembunyikannya. Tidak menzahirkannya kepada umum, tetapi manusia akan tahulah dia ni sifat-sifat kelebihan lah, sifat-sifat karamah kita kan, sifat-sifat kemuliaan.
Bila kita ada sifat-sifat kemuliaan tuan, walaupun kita tak menzahirkan sifat-sifat tadi, tapi orang tahulah kita ni seorang yang mulia, seorang yang hati lemah lembut dan sebagainya. Kalau orang hati keras ni, kita nampaklah zahirat dia. Sikit masalah kan dia nak marah, sikit masalah kan dia nak mengamuk, kan, dia maki hamun orang dan sebagainya. Okay? Sama ada mungkin dia punya ada short wire dia, ataupun mungkin begitulah, memang dia kadang tak short wire pun, tapi dia sukar untuk mengawal diri dia. Dia tak boleh ada tekanan. Bila ada tekanan sesuatu pada dia, stres, habis semua orang dimaki hamun, mengamuk sana, mengamuk sini. Macam tu. Baik, seterusnya, inilah makam yang paling tinggi sekali, iaitu anda menyerahkan diri kepada Allah di tempat yang ditempatkan Allah Ta'ala kepada anda sendiri. Inilah makam yang paling tinggi. Ialah macam mana makam paling tinggi? Iaitu anda menyerahkan diri kepada Allah di tempat yang ditempatkan Allah Ta'ala pada anda sendiri. So kita tahulah kita ni berada di makam mana, sama ada golongan-golongan sedikit ke, ataupun orang golongan zuhud, orang-orang yang bertakwa, ataupun kita ni suka memang orang kata borak-borak kosong begitu. Masing-masing ukurlah badan sendiri kan. Aku ni memang suka borak-borak kosong kan. Kalau perempuan pula dia suka membawang gitu. Apa tu tengah membawang ustaz, dia kata. Ustaz tak payah campur lah, kata. Mana sifat itu suka membawang. Dia tahu dia berada makam membawang kan. Tapi tidak ada istilah makam membawang dalam tasawuf. Tak ada istilah. Yang ada ialah makam zuhud, makam takwa kan, makam istiqamah, makam sabar. Okay, itulah makam-makam yang terdapat dalam bab tasawuf. Baik, seterusnya, anda melaksanakan hak Allah Ta'ala dengan menumpukan hati kepada akhirat. Anda berjihad melawan dorongan nafsu yang ingin mendapat kemuliaan duniawi. Okay? Anda perlu berjihad, ataupun anda berjihad melawan dorongan nafsu anda yang ingin mendapat kemuliaan duniawi. Kerana banyak kalau manusia ni mencari kemuliaan duniawi, mencari orang kata nama lah, nak cari nama selebriti dan sebagainya kan. Walaupun ada juga selebriti tu dia tak nak pun jadi selebriti, tapi dah orang minat dia, maka dia pun masuklah dalam TV. Tapi ada orang memang dia cari selebriti, cari nama kan, cari nama. Okay? Bila dah nama dah terkenal, okay, bila nama dah terdengar, maka kalau ada permintaan dia akan pilih lah mana permintaan yang boleh undangan yang beri pulangan yang tinggi pada dia. Kat situ dia pergi. Walaupun kadang-kadang mereka dah berjanji dah kan, mereka dah berjanji pada setempat tu dia akan hadir dalam majlis itu, tetapi tuan akan dibayar sekian banyak. Kemudian dia mendapat tawaran yang baru pada hari yang sama. Pada hari sama dia mendapat job yang baru dengan tawaran yang lebih lumayan. So mana dia nak pilih? Dia akan pilih tawaran yang lebih lumayan. Nampak? Dia akan hantar orang lain pula kepada tempat yang tadilah. Dia kata saya tak dapat hadir, dia kata saya ganti orang lain. Ini masalah tu. Saya tak habis, ni mengganti orang lain. Okey, ini satu sifat mazmumah, sifat tak baik. Kalau kita dah berjanji dengan orang itu, walaupun bayarannya tak mahal, murah, kita kena bagilah. Kerana mereka menempah kita dahulu berbanding dengan orang yang kemudian menempah kemudian dengan bayaran yang tinggi, you know kan? Okey, itu sebabnya kita kena amanah. Amanah terhadap status kita tadi lah. Status kita yang telah pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menyalahgunakan amanah itu. Akhirnya kalau kita menyalahkan amanah, akhirnya besok Allah Taala akan jatuhkan balik kita. Nauzubillah min zalik. Baik, seterusnya tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala muliakan anda dengan sesuatu yang dianggap oleh manusia sebagai kemuliaan duniawi, hendaklah anda laksanakan hak Allah Azza wa Jalla kepadanya. Anda diberi pahala mengikut kesahihan niat anda itu. Anda diberi pahala mengikut kesahihan niat anda. Sebenarnya setiap amalan kita itu bergantung pada niat. Niatlah akan menentukan sama ada perkara itu ibadat ataupun semata-mata keduniaan semata. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratu ila Allah wa rasulih
fa hijratu ila Allah rasuli faman kana hijratu ila dunya aw imra'atin yankuha fa hijratu ma hajara ilaihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan itu berdasarkan pada niat, dan setiap orang itu di atas apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu kembalinya kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Maka barang siapa hijrahnya kepada dunia ataupun kepada mana-mana perempuan yang dia nak dikahwini, maka hijrah itu kembali kepada apa yang dia niatkan tadi. Itu ada yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu juga dalam kitab ada dalam kitab ni Arba'in ada 40 karya Imam Nawawi kan, berkenaan dengan niat. Baik, seterusnya tuan-tuan, setelah mengikuti perbahasan di atas, Syekh menarik perhatian kita kepada idea pemberian Allah. Okey, berkenaan dengan jawatan dah selesai dah. Dengan pangkat semua dah habis bahas dah. So sekarang kita nak bahas lain pula, kata Syekh. Okey, apa benda kita nak bahas? Setelah mengikuti pembahasan di atas, Syekh menarik perhatian kita kepada idea pemberian Allah. Mana sesuatu benda yang Allah Ta'ala rezeki pada kita ni, cuma macam mana? Kerana dia merupakan antara isu yang paling penting yang memberi kesan kepada kehidupan manusia. Memberi dan menahan sesuatu memberi kesan kepada hati manusia. Memberi, kan, manusia memberi kepada kita, manusia menahan pemberian daripada kita, ada kesan pada diri kita, betul tak? Begitu juga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita sesuatu, ataupun Allah Ta'ala menahan pemberiannya rezeki pada kita, ada kesan dia pada hati kita, pada diri kita lah. Dalam kehidupan kita mesti ada kesan. Contoh kita nak pinjam duit pada orang lah, contoh dia, kita nak pakai contohnya 10,000 kerana ada keperluan lah yang penting sangat, mendesak sangat, kita nak pakai 10,000 on the spot, kan? Tiba-tiba kita minta, kita harap pada orang tu dia akan dapat, kita dah agak ada mungkin dia akan dapat, kita yakin akan dapat, tiba-tiba tak dapat. Apa perasaan kita? Kan? Frust lah kan? Frust. Kita tahu dia ada duit, kita tahu dia ada duit, banyak duit, tapi dia tak bagi. Kedokut lah, macam-macam cakap lah, kodokut lah, kantang jori lah, wah, macam-macam lah itu keluar kan. Kenapa? Kerana sikap tak puas hati kita pada dia lah. Okay? Dia tak nak tolong langsung kita. Okay? Kemudian ataupun kita pergi kepada seseorang, dalam masa yang sama kita jumpa orang lain pula, tiba-tiba dia bagi. Walaupun kita tahu orang tu tak adalah duit sangat pun, tapi dia boleh bagi kita 10,000 on the spot sebab kita memerlukan duit. Apa perasaan kita pada dia? Mana ada kesan pada pesan, pada diri kita ada kesan. Apalagi kalau pemberian Allah, kan, pemberian Allah, rezeki yang lebih besar daripada itu, mesti ada kesan pada diri kita. Baik, memberi dan menahan sesuatu memberi kesan pada hati manusia. Kebanyakan manusia memahami tentang Allah dengan kepahaman yang salah. Nampak? Kebanyakan manusia memahami tentang Allah dengan kepahaman yang salah. Mereka meletakkan di dalam fikiran pemberian yang diberikan oleh Allah adalah tanda karamah yang dikurniakan kepada mereka, manakala penahan Allah Ta'ala rezeki daripadanya, kan, tanda kehinaan mereka. Banyak orang beranggapan begitu. Mana kalau sesuatu benda yang diminta pada Allah, Allah Ta'ala bagi, dia kata, aku ni dah mulia dah, aku ni dah ada karamah dah. Sedangkan kalau Allah Ta'ala menahan pemberian yang pada dia, maka dia kata Allah Ta'ala telah menghinakan aku. Nampak? Allah Ta'ala telah menghinakan, sampaikan apa yang aku minta dia tak bagi. Ini tanggapan kebanyakan daripada manusia itu. Sebenarnya tanggapan ini adalah salah. Baik, firman Allah Ta'ala Al-Quran yang ada kaitan dengan perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Surah Al-Fajr ayat 15 ke 16. Fa ammal insan, maka adapun manusia, iza mabtalahu rabbu, apabila diuji akannya oleh Tuhannya, fa akramahu, maka
maka dia hidup mulia. Wa na'amahu, dan dimuliakan, dia mendapat rezeki yang banyak. Fayaqulu, maka dia berkata ataupun dia bercakap, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Tuhanku memuliakan aku. Akraman ni asalnya akramani. Ada ya tu, ya mutakalim, akramani, tapi dibuang ya tu, maka dibaca akraman saja. Rabbi akraman. Fa'amal insan, kebanyakan manusia itu apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, dia tidak mau bersyukur tetapi terus bersikap takabur serta berlaku dengan sombongnya, maka dia kata, Tuhanku telah memuliakan aku. Tuhanku telah memuliakan aku. Dia hasil daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia rasakan Allah Ta'ala itu memuliakan dia. Ini satu tanggapan yang salah. Wa amma iza mabtalahu, dan adapun orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala akannya, faqadara alaihi rizqah, maka rezekinya itu disempitkan. Qadara ini bermakna bukan qadar, bukan makna qadar dia ditentukan. Makna qadar ini disempitkan atasnya oleh, akan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Fayaqulu Rabbi akraman, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Tuhanku itu Allah menghinakan aku. Ini tanggapan sebahagian ataupun kebanyakan manusia pun beranggapan begitulah. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, dia kata Allah Ta'ala muliakan dia. Bila Allah Ta'ala tak bagi nikmat pada dia, sempitkan rezeki dia, maka dia kata Rabbi ahanan, Allah Ta'ala telah menghinakan aku. Betul tak? Itu kebanyakan daripada manusia begitu. Baik, makna ini tuan, makna ini begitu dalam sekali. Sehubungan dengan itu, Quran telah membenarkannya. Sehubungan itu, Quran telah membenarkannya. Kadang-kadang Allah Ta'ala menahan manusia yang paling dikasihi dari memperolehi dunia, dan kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan pada manusia yang paling dia murka dalam bentuk perhiasan dunia. Nampak? Ada di kalangan manusia ni memang Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia. Bukan makna Allah Ta'ala benci dia, tak ada. Ada manusia Allah Ta'ala bagi rezeki sebanyak-banyaknya, bukan makna Allah Ta'ala sayang pada dia, bukan Allah Ta'ala kan memuliakan dia, tak ada. Kerana dia juga boleh berbentuk istidraj. Ada istilah kan, istidraj ni mana nikmat yang dibagi dalam keadaan manusia tu lupa kan, bagi lagi nikmat, akhirnya Allah Ta'ala boleh tarik nikmatnya dalam sekelip mata saja, habis. Dalam keadaan dia tak sempat nak buat apa-apa, tak sempat nak mengucap pun, maut pun dah sampai menjemput dia. Okay? Baik, sebaliknya di akhirat, pemberian yang diberikan kepada seseorang oleh Allah Ta'ala adalah satu bentuk karamah. Manakala penahanannya terhadap pemberian itu adalah satu bentuk kehinaan. Okay, ini antara tanggapan tadilah. Kemudian Syekh Abdullah menyatakan, al-ata' minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Al-ata' minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Maksudnya apa? Pemberian daripada makhluk itu menghalangi anda daripada menganam Allah, sedangkan larangannya Allah tidak memberi dari Allah adalah bentuk kebaikan. Pemberian daripada Allah Ta'ala itu menghalangi anda daripada mengenal Allah, sedangkan larangannya Allah tidak memberi daripada Allah Ta'ala tadi adalah satu bentuk kebaikan juga. Pun ada kebaikannya. Kalau Allah Ta'ala tak bagi itu, ada juga kebaikannya. Jangan kita menganggap Allah Ta'ala tak bagi tak ada kebaikan. Kemungkinan besarlah bila Allah Ta'ala bagi ini, kemungkinan mungkin kita akan lupa diri, kan? Lupa diri, tak boleh nak kawal diri. Kerana di kalangan manusia, bila dah bagi jawatan dan pangkat kedudukan sebagainya, dia lupa diri dah. Dia tak pandang dah orang bawah ni, betul tak? Tak pandang dah, ada begitu. Baik, muka nombor 83 bawah tu, cuba tengok bawah 83. Pemberian Allah membuat anda terhalang untuk menghadap Allah. Pemberian makhluk, pemberian makhluk.
membuat anda terhalang untuk menghadap Allah kerana anda merasa terhutang budi. Nampak? Pemberian makhluk, kadang-kadang ada makhluk bagi pada kita, kan, membuatkan anda terhalang daripada menghadap Allah. Kenapa? Kerana kita merasakan kita terhutang budi pada makhluk. Hati akan terpaut pada makhluk dan senang berkumpul dengan makhluk. Malah kadang-kadang kalau memerlukan sesuatu, anda lebih mengutamakan pemberian daripada makhluk daripada sehingga anda menyebabkan anda jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Sehingga menyebabkan kita jauh daripada Allah Taala. Itu sebab itu dia punya kesannya bila kita menerima sesuatu pemberian daripada makhluk berbanding dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada kalau kita makhluk kita, kadang-kadang makhluk ni kadang dia kan, dia tolong kita. Bila kita susah, ada kadang makhluk tolong kita kan. Bila makhluk tolong kita, sepatutnya kita kena membalas budi lah. Kerana membalas budi. Ada kalau manusia ni bila dia sibuk kata melayani pemberian makhluk, maka dia pun sibuk untuk membalas budi terhadap makhluk tadi. Betul tak? Sebab bila tak balas budi kan, lain pula cerita kan. Kau ni aku dah tolong kau, tak tahu pula. Bila aku susah kau tolong aku pula kan. Kerana sibuk membalas budi. Tak salah sebenarnya kan? Tak salah. Salah tak? Tak salah kan kalau kita balas budi kan. Tapi jangan kita sibuk sangat melawan membalas budi sehingga kita lupa pula terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian makhluk membuat anda terhalang untuk menghadap Allah kerana anda merasakan terhutang budi. Hati akan terpaut pada makhluk dan senang berkumpul dengan makhluk. Malah kadang-kadang kalau memerlukan sesuatu, anda lebih mengutamakan pemberian daripada makhluk sehingga menyebabkan anda jauh daripada Allah. Menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita membalas budi makhluk, tapi dalam masa sama kita pendekat pada Allah dan kita pula bantu dia kalau dia susah, tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada masalah. Selain daripada itu, anda juga disibukkan dengan usaha untuk membalas budinya. Jika Allah Ta'ala tidak mengkabulkan permintaan anda, itu berarti dia memberi kebaikan kepada anda kerana anda semakin tekun menghadap kepadanya dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Nampak? Jadi bila kita tak sibuk sangat dengan makhluk, kita sibuklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Membalas budi Allah tu adalah lebih baiklah. Tapi kalau satu benda yang kadang-kadang sebenarnya makhluk ni pun dia ada kaitan dengan Allah Ta'ala juga. Kalau makhluk tu nak bagi sesuatu pada kita, itu berdasarkan kepada Allah Ta'ala yang menggerakkan. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala tak menggerakkan makhluk tadi untuk memberikan sesuatu pada kita, so kita pun tak dapat juga apa yang kita nak. Tetapi dalam masa yang sama, bila Allah Ta'ala menggerakkan makhluk tadi, memberikan sesuatu pertolongan pada kita, kita jangan sibuk membalas budi makhluk itu, sedangkan kita lupa kepada yang memberi budi yang sebenarnya. Siapa yang memberi budi sebenarnya? Siapa yang paling berjasa sebenarnya? Allah. Kerana makhluk tadi pun digerakkan oleh Allah. Tapi manusia banyak orang kata mengabdikan diri pada makhluk kerana dia merasakan makhluk itu yang bagi pada dia. Makhluk itu yang membantu dia time dia susah. Maka dia sibuk mencari-cari kemuliaan makhluk tadi sehingga kan pemberi budi yang sebenar itu Allah dia lupakan. Solat tak nak buat, kan puasa pun tak nak buat, rezeki tak nak apa, semua tak nak buat, tanggungjawab syariat tak nak buat. Tapi dalam bab makhluk yang bagi ni dia pergi sibuk kerja, pergi kerja sana, kerja sini. Mana je makhluk tu pergi, dia pergi kerja. Kan? Mana je makhluk tu dia ada dalam program tu, dia ada kat situ. Dia ada kat situ, tercegat kat situ. Tak pernah miss daripada program makhluk tadi yang dah bagi pada dia. Sedangkan yang memberi pemberi budi sebenar siapa? Allah. Sepatutnya pada dia lah kita kena mengabdikan diri. Solat pun tak nak, puasa tak nak, semua tak nak. Okey? Fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Tuan Nizul kan? Baik. Kalau Allah Ta'ala tidak memberi, bukanlah kerana kedekut. Nampak? Kalau Allah Ta'ala tidak memberi, bukanlah kerana Allah Ta'ala kedekut, atau kerana tidak ada apa yang akan diberikan, atau kerana dia memerlukan anda.
Dia tidak beri hanya sebabkan belas kasihan kepada anda juga. Dia tidak beri, Allah Ta'ala tidak memberi sesuatu pada kita disebabkan oleh belas kasihan dia kepada anda juga. Itu sebab dia tak bagi. Semakna anda kemah anda kenapa tak bagi? Mesti sebab dia. Antara sebabnya mungkinlah bila kita dibagi, kita akan lupa diri. Tahu tak? Banyak manusia begitu. Bila dah dapat, langsung lupa diri, tak ingat apa dah. Bila dah jatuh kan, apa ingat balik? Barulah berada di alam yang nyata semula. Bila dah dapat benda tu, dia tak berada di alam nyata, dah berada di awang-awangan gitu. Awang-awangan. Kan dah jatuh, barulah dah mula tersedar semula, tersentak. Banyak di kalangan manusia yang begitu tu. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar tu pengajian kita. Sampai muka surat 280, insya-Allah akan datang 281. Masih lagi dalam fasal yang ke-8 ya. Soalan, jawapan dah ada? Tak ada jawapan lagi. Yalah. Minta sedekah, mintalah. Mana orang yang bagi cakap macam tu? Dia minta sedekah ke seseorang. Bila dah rapat, siapa yang kata? Yang cakap tu siapa? Orang yang minta sedekah tu. Tapi dia cakap apa? Lepas tu? Mana orang yang terima tadilah? Dia cakap macam tu. Tak betul lah tu. Kalau orang nak bagi, kita bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kan. Kalau ada, bagi lagi. Kalau ada, bagi lagi. Siapa yang cakap? Kalau tak bagi, kalau Tuan tak bagi, saya mati. Susah kita. Mana segi zahiriatnya boleh cakap macam tu lah. Zahiriat boleh cakap macam tu. Kalau tak bagi, matilah gitu. Okay, hakikatnya sama ada mati tak mati, Allah Ta'ala lah. Betul tak? Allah Ta'ala yang tentukan sama ada kita mati tak mati. Yalah. Itu tanggapan separuh daripada peminta sedekah. Okay? Tanggapan begitu. Mana kalau orang tu tak bagi, kita matilah semua. Segi zahiriatnya, kita nak cakap pada anak kita mungkin boleh lah cakap macam tu. Kalau tak ada, matilah kita kan. Tapi di segi hakikat tak boleh cakap macam tu. Sama ada hidup mati ke, matalah itu kan. Malahan kadang-kadang ada orang sakit lama pun tak mati-mati pun. Tak? Sakit lama tak mati. Orang kena sakit stroke tu, terlantar lama tu, tak mati-mati pun. Hidup je lagi. Orang yang koma kan, yang koma tu duduk hospital baring tu kan, tak boleh buat gerak apa, tak apa-apa kan, tak mati pun. Masih hidup lagi. Malah ada juga manusia yang kata yang ditidurkan 300 tahun. Siapa tu? Ashabul Kahfi kan. Gula Ashabul Kahfi tu yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Taala selama 300 tahun. Masya-Allah tu Tuan. 300 tahun. Tak tahulah macam mana makan minum dia. Tu dah tak makan tak minum lah. Tidur je tu, tak ada makan minum, tapi masih hidup lagi.
300 tahun Allah Ta'ala boleh mengatur semuanya. Sebenarnya tak boleh lah kalau kita kata kalau dia tak bagi, matilah kita. Tak boleh cakap macam tu. Malahan kerana orang yang tidur, orang yang koma pun kadang tak mati-mati. Tapi sampai setahap dia akan terjagalah. Tapi kalau tidur tak bangun-bangun je, tak tahu dah cakap belah hari ni matilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu tak? Gimana? Orang susah ni dia punya ini lain tak. Kalau mamah tu tak bagi lah kita ni boleh mampu juga anak dia fikir ada lain. Maksudnya? Cik tu baik. Oh, icik baik. Yang ngeteh lupa. Apa tak baik? Masya-Allah Ustaz. Kan? Ini tak faham tu. Kalau dia jahil tak faham apa. Kan? Dia tahu manusia dia kata yang bawah bagi pada dia kata. Yang bagi duit. Sedangkan yang eteh, siapa yang eteh? Allah lah. Allah Ta'ala tak bagi apa-apa dia tu. Nauzubillah min zalik. Janganlah jadi macam tu. Kan? Kerana yang menggerakkan tu siapa? Yang atas juga. Yang menggerakkan orang tadi bagi rezeki pada kita siapa? Allah. So janganlah kita menyalahkan yang atas. Kerana yang dia nampak ni benda yang zahir je nampak. Benda yang batin ni tak nampak. Tapi Ustaz, ini contoh ni berlaku pada diri saya. Saya mengaku soalan ni tadi ada berlaku pada diri saya. 2 tahun yang lebih. Masa itu pokok tu ada saya turun di pada masa ni dengan rumah saya tengok satu perempuan dengan 4 anak tak ada baju pakai cawat pun. Pakai cawat. Perempuan satunya dia di Pertama ni dah 3 hari tak makan kat dia dalam majlis cakap. Dah 7 hari 3 hari ya. lama tak boleh lah, saya pun nak nangis dah. Apa saya cakap dengan perempuan saya, apa kita dia tunggu dekat pokok, tunggu dia beri keluar duit 200, dia beri pen keluar duit 200. Siapa dia 100 untuk beli baju anak, 100 untuk dia makan. Apa dah berlaku lepas itu, anak saya belajar teman-teman bagi saya RM1,000. Mak ni baru 500. Hari itu yang dia kata ni, tadi pada saya bagi dia dengan ikhlas, kesian. Siapa yang bagi 1,000? Ya. Siapa yang bagi 1,000? Anak saya pedih. Anak bagi 1,000. Dia dapat ada pasal-pasal lah. Dia Pak ambil 500. Ini Allah dalam majlis tu dekat dalam majlis kita. Itu kan saya bohong. Laku pada diri saya. Seorang tu sekarang mana? Ya. Orang tadi mana? Orang saya tambah dengan dia bergomel pula. Boleh kata. Kau gomel pula. Betul lah tu. Kesal betul. Betul saya cakap tadi. Hebat betul. Okey. Dia datang dengan sistem proses. Okey insya-Allah. Okey habis Dah dah. Saya pun ada program lain pula. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyadatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-arifin. Allahumma faqina bidin. Allahumma faqina bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma mutafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatih. Rabbana faghfir lana dhunubana wa qafina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rusulika wa la tunzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Finish.